This call is now being recorded. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا من وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا برحمتك وعلينا رب اشرح لنا صدرنا ويسر. قال الشيخ المصري لنا طعنا في الدارين. مسكنة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Menghidayat ia akan mereka itu yang dikehendaki kepada jalan yang betul, agama Islam. Belum pada ni. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Belum pada tu lagi. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Lagi akan berkata orang-orang jahil daripada manusia, orang Yahudi dan orang musyrikin Arab dan orang munafik. 3 golongan. Mereka bertikai pada masalah Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad tinggalkan daripada kiblatnya ialah Baitul Maqdis, menghadap kepada Baitullah. Kata mereka itu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa satu yang memalingkan mereka itu Nabi Muhammad dan segala orang mukmin daripada kiblat mereka itu. Apa pasal pula mereka katanya dah berada kepada Baitul Maqdis, tiba-tiba tinggal daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah pula, jadi kiblat pada sembahyang. Maka apabila ada pertikaiannya begitu, Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Muhammad dengan jawapan katanya lillahil masyriq wal maghrib. Kata olehmu ya Muhammad, bagi mereka itu milik bagi Allah itu masyriq dan maghrib. Jadi maksudnya sebelah balik masyriq, sebelah balik maghrib itu adalah milik bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Maksudnya yang arti segala pihak bumi, mana-mana pihak sekalipun, artinya segala pihak. Jadi masyriq dan maghrib itu maknanya nak cerita kata segala pihak bumi itu adalah milik bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Dia nak suruh menghadap kepada arah mana, itu terkumpulan kepada dia. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Menghidayat, menunjuk ya Allah akan mereka yang dikehendaki. Akan mereka, comenya mereka. Akan mereka yang dikehendaki. Bukan mereka itu, mereka saja. Mereka saja, bukan mereka itu. Yahdi man yasha, menghidayat ia akan mereka yang dikehendaki oleh Allah. Hidayat
kepada jalan yang betul. Hidayat tu kepada jalan yang betul. Mana dia jalan yang betul? Ialah agama Islam. Uh, Jadi maknanya seluruh pihak-pihak bumi itu milik bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Maka apabila Allah Ta'ala perintah menghadap kepada mana-mana sekalipun ialah menghadap kepada perkara yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maka yang sepatut bagi kitanya beriman dan ikut akan perintahan Allah Ta'ala. Maka di sini katanya yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Mana Allah Ta'ala menghidayahkan mereka yang dikehendaki kepada jalan yang betul ialah agama Islam. Maksudnya orang mukmin tu ialah orang yang dapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Maksudnya begitu. Maksudnya orang mukmin yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikut segala perintahan Allah Ta'ala itu adalah orang yang dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tak suka kepada yang mempertikaikan pada mengubahkan kiblat tu adalah orang yang tak dapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Orang yang mengikutkan perintah Allah Ta'ala ialah orang mukmin yang beriman dengan Nabi Muhammad. Selain itu ialah orang yang dapat hidayat daripada Allah. Jadi maknanya orang yang kehendak oleh Allah nak menghidayat kepada mereka, tentu mereka itu dapat hidayat. Kalau tidak, tidaklah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Dan seperti demikian itu, seperti menghidayat oleh Allah akan orang mukmin. Dan seperti demikian itu, yakni seperti menghidayat oleh Allah akan orang mukmin, selain daripada orang mukmin tu dapat hidayat daripada Allah, dengan sebab mereka dapat hidayat daripada Allah itulah mereka dapat beriman dengan Allah dan dengan Rasulnya. Selain daripada mereka dapat hidayat daripada Allah, tambahan di atas dapat hidayat. Tambahan di atas dapat hidayat. Tambahan di atas dapat hidayat, dia katanya, dan seperti demikian itu seperti hidayat Allah Ta'ala akan orang mukmin. Telah kami jadikan kamu. Kamu tu siapa? Ya umat Muhammad. Maknanya tuju kepada umat Nabi Muhammad. Orang mukmin pada zaman orang mukmin, orang yang jadi ummatul ijabah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jadikan kamu orang mukmin, kamu umat Nabi Muhammad, termasuk kita jugalah, ummatan umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan. Maknanya sederhana. Pertengahan, tak jadi ke depan, tak jadi ke belakang. Tapi maksudnya pertengahan di sini baik, adil. Tu jadi makna katanya pertengahan. Wasatan tu ummatan wasata, makna ummah yang terbaik, yang baik, dan umat yang adil. Jadi maknanya umat yang adil, umat Nabi Muhammad lah. Umat yang baiknya ialah umat Nabi Muhammad lah. Itu makna wasat. Wasata tu maknanya orang wasat. Orang wasat tu maknanya orang yang adil, orang yang baik, orang yang adil.
Sekiranya kalau seorang tu ada sifat baik pada diri dan ada sifat adil pada diri, dikatakan orang tu orang wasat. Orang tu orang wasat. Jadi kembali kepada katanya yahdi man yasha ila siratim mustaqim kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Orang yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada mereka dapat hidayat daripada Allah dan mereka beriman dengan Allah dan Rasul kerana dapat hidayat daripada Allah. Tambahan laginya Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad itu ialah umat yang pertengahan. Umat yang baik dan umat yang adil. Jadi mana sini itu termasuk semualah umat Nabi Muhammad yang dulu-dulu dan yang masa sekarang pun sama. Ialah orang yang dapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Maknanya masuk dalam golongan orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menyampaikan hidayat kepada mereka. Dengan sebab dapat hidayat itulah mereka beriman dengan Allah dan Rasul dan segala rukun iman. Dan selain itu Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang wasata, ialah umat yang terbaik, umat yang adil. Begitu. Jadi Allah Ta'ala jadikan kitanya begitu. Apa hikmatnya? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini hikmat bagi Allah Ta'ala jadikan kita ni, kita umat Nabi Muhammad tu ummatan wasatan. Apa hikmatnya? Sini hikmat. Ini tepat nyata hikmatnya. Hikmat Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad tu umat yang baik dan yang adil, supayanya litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya jadi kamu umat Nabi Muhammad yang dapat hidayat. Supaya jadi kamu umat Nabi Muhammad yang dapat hidayat tu saksi. Supaya dapat jadi saksi atas manusia pada hari kiamat. Jadi saksi atas manusia hari kiamat, yakni pada hari kiamat nanti. Bahawa Rasul mereka itu telah menyampaikan akan mereka itu akan risalah Allah. Menyaksi bahawasanya Rasulullah telah menyampaikan kepada manusia akan risalah Allah, akan perkara yang Allah Ta'ala suruh menyampaikan. Jadi orang mukmin inilah jadi saksi terhadap manusia yang tak beriman. Orang mukmin inilah jadi saksi di atas manusia yang tak beriman. Bahwasanya rasul-rasul mereka itu dah menyampai. Dengan maknanya kalaulah rasul itu tidak menyampai, kalaulah rasul itu tidak menyampai, maka tidak ada seorang pun beriman dengan Allah dan dengan Rasul. Tidak ada seorang pun yang beriman dengan Allah dan dengan Rasul. Sekiranya kalau Rasul itu tak menyampai. Maka di sini ramai orang yang beriman, ramai manusia yang beriman. Apabila ada ramai manusia yang beriman, manusia beriman datang daripada mana? Daripada penyampaian Rasul-Rasul. Mana inilah menunjuk katanya Rasul sudah menyampai. Mana buktinya kata Rasul itu sudah menyampai? Ialah ramai orang beriman. Ramailah oleh orang-orang mukmin. Jadi setengah manusia yang kafir, orang kafir pada hari akhirat esok mereka nak buat alasan katanya kenapa kau tak beriman
Mereka nak buat alasan katanya tak sampai seruan Rasul, tak sampai dakwah Rasul. Rasul tak menyampai akan perkara yang disuruh menyampai oleh Allah. Nak buat alasan begitu tak boleh. Sebab kalau katanya 100% manusia ni tak beriman, boleh jadilah kata Rasul tu tak menyampai. Boleh jadilah Rasul tu tak menyampai sebab tu tak ada seorang pun orang yang beriman. Tetapi ini ramai orang yang beriman. Orang yang beriman tu ramai. Maka mereka orang kafir yang mendakwa kata sebab kami tak beriman, sebab tak menyampai, tak sampai dakwah, tak sampai dakwah, tak sampai teruan Rasul, Rasul tak menyampai. Nak ambil benda itu buat alasan untuk nak lepas daripada kena azab, seksaan tak beriman tu tak boleh. Sebab apa? Orang mukmin inilah jadi saksi kata Rasul telah menyampai. Maka apabila Rasul telah menyampai, orang kafir tak beriman dengan Rasul, dengan Allah, maknanya bukan salah Rasul. Bukan salah orang yang jadi Rasul. Salah mereka tu sendiri tak terima akan seruan Rasul. Tak beriman. Jadi Rasul dah ambil tugas. Tanda kata dia ambil tugas tu maknanya ramai orang yang beriman dengan dia. Maknanya apabila ada orang yang beriman ramai pula menunjuk kata Rasul itu sudah menyampai. Jadi alasan kata Rasul tak menyampai itu tak didengarkan. Tak boleh nak diterimakan. Itu maksudnya, itu cerita di akhirat esok lah. Allah Ta'ala tanya pada orang kafir, kenapa kau beriman, kenapa kau tak beriman? Adakah tak sampai ke kepada kamu Rasul yang menyampaikan kepada kamu? Maka setengah mereka katanya, kami tak beriman tu pasalnya Rasul tak menyampai. Jadi apabila mereka itu jawab kata Rasul tak menyampai, maka Allah Ta'ala jadikan orang mukmin tu sebagai saksi kata sungguh Rasul telah menyampai. Maknanya orang kafir dakwa katanya Rasul tak menyampai itu ialah dakwaan yang palsu. Tidak ada saksi. Dakwaan yang palsu, dakwaan yang salah. Itu maksud katanya litakunu syuhada'a 'alan nas. Apa dia? Supaya jadi kamu saksi atas manusia pada hari kiamat bahawa Rasul mereka itu telah sampaikan akan mereka itu akan risalah Allah. Dah menyampai. Sebab tu ramai ada orang mukmin. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Dan adalah Rasul, siapa dia Rasul? Nabi Muhammad. Atas kamu itu jadi saksi. Jadi kamu kalau ada buat salah, kalau tak beriman, jadi maknanya nak kena ambil salah juga. Sebab Rasul kata kami dah menyampai, mereka tak beriman tu bukan salah kami. Itu maknanya dan adalah Rasul, siapa dia Rasul? Nabi Muhammad. Atas kamu jadi saksi, ini jadi saksi atas kamu. Saksi di mana? Bahwasanya telah ia sampai akan kamu risalah Allah. Jadi tanya, salah katanya ada seorang kafir itu katanya, kenapa kau tak beriman? Maka jawabnya, sebab Rasul tak menyampai. Maka Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad, sungguh ke Muhammad, engkau tak menyampai? Sungguh ke betul ke Muhammad, engkau tak menyampaikan perkara yang disuruh Allah Ta'ala menyampai? Maka Nabi Muhammad jawab kata, kami dah menyampai kesemuanya segala perkara yang Allah Ta'ala suruh menyampai. Jadi maknanya apabila Nabi Muhammad naik saksi kata dia telah menyampai ke semua, mana orang ni tak beriman, bukan salah dia, bukan salah orang lain. Bukan salah Nabi Muhammad, bukan salah orang lain. Hanya dia sendiri itulah salah. Kenapa tak beriman? Begitu.
Hmm. Begitu dah. Jadi maknanya Rasul sendiri, Nabi Muhammad sendiri pun jadi saksi di atas menyampai, dan manusia yang beriman pun naik jadi saksi katanya Rasul itu dah beriman. Nabi Muhammad dah menyampai. Nabi Muhammad dah menyampai. Maknanya ada orang tak beriman tu salah dia, taksir dia. Maka kita kembali di sini, kembali pada cerita pasal berpindah kiblat pula. Firman-Nya, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Dan tiada kami jadi akan kiblat yang engkau atasnya sekarang ini, iaitu kiblat yang engkau atasnya pada awal-awal Islam, iaitu Kaabah. Jadi dia ambil cerita ringkas dulunya. Awal-awal diperintahkan sembahyang, Nabi sembahyang menghadap kepada Kaabah. Jadi pada zaman Nabi, pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, belum pada berhijrah tu, Nabi Muhammad solat Nabi Muhammad itu menghadap kepada Baitullah, menghadap kepada Kaabah. Tetapi apabila diperintahkan Nabi Muhammad itu berhijrah kepada Madinah, dengan sebab di Madinah tu ada orang Yahudi, ialah Bani Quraizah, Bani Quraizah dan Yahudi Bani Nadir, ada kat Madinah. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad menghadap kepada, tinggalkan kiblat Kaabah, menghadap pula kepada kiblatnya ialah Baitul Maqdis. Untuk apa dia? Untuk nak menjinakkan hati orang Yahudi. Untuk nak menjinakkan hati orang Yahudi dengan Islam. Lalu tu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad menghadap kepada, apabila berhijrah Nabi ke Madinah, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad menghadap kepada Baitul Maqdis untuk nak menjinakkan hati orang Yahudi. Maka dalam masa yang tertentu, katanya berapa bulan, 6 bulan setengah, kata 7 bulan tu, maka Allah Ta'ala perintah balik kepada Nabi Muhammad menghadap kepada kiblat Kaabah balik. Apabila menghadap pada Kaabah balik, itulah ceritanya orang Yahudi tak puas hati, orang musyrikin pun tak puas hati, orang munafik pun tak puas hati. Tengok. Katanya, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Jadi maknanya dulu dah jadi kiblat. Kaabah tu dulu awal-awal Islamnya dah jadi kiblat. Lepas tu diubah pada Baitul Maqdis, maka Allah Ta'ala patah balik pula, diubah kepada Kaabah pula kali yang kedua. Maknanya, dan tiada kami jadikan kiblat yang engkau atasnya sekarang. Jadi maknanya lepas pada disuruh paling daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kepada Kaabah. Sekarang, sekarang ini, maknanya selepas pada suruh memalingkan kiblat, iaitu kiblat yang engkau atasnya pada awal-awal Islam, pada mula-mula Islam. Jadi maknanya Allah Ta'ala ubah daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Padahalnya awal-awal Islam dah menghadap kiblat dah kepada Kaabah.
Lepas tu tinggal Kaabah menghadap pada Baitul Maqdis. Lepas tu lepas ada Baitul Maqdis itulah kembali kepada Kaabah balik. Itu maknanya. Dan tiada kami jadikan akan kiblat yang engkau atas kiblat sekarang ialah Kaabah, iaitu kiblat itulah juganya yang engkau atasnya pada awal-awal Islam. Kiblat tu juga yang diguna pada awal-awal Islam. Mana dia? Dan iaitu Kaabah. Baitullah pun panggil, Kaabah pun panggil. Dan adalah Nabi sembahyang kepada Kaabah ketika di Mekah 12 tahun. 12 tahun Nabi sembahyang menghadap kepada Kaabah belum pada dia tu berhijrah. Dan adalah Nabi SAW sembahyang kepada Kaabah ketika di Mekah. Mana maksud ketika di Mekah tu makna ketika belum pada hijrah ke Madinah. Tu ketika di Mekah, mana ketika Nabi berada di Mekah, maknanya ketika Nabi belum berhijrah kepada Madinah. Dah menghadap pada Kaabah dah. Maka tak kala hijrah ia Nabi ke Madinah. Apabila Nabi itu berhijrah kepada Madinah, awal-awal sampai ke Madinah tu disuruh dengan hadap Baitul Maqdis. Allah Taala perintah pada Nabi Muhammad menghadap pada Kaabahnya, kiblatnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, begitulah. Kenapa apabila awal-awal Nabi Muhammad sampai kepada Kaabah sani, Allah Taala perintah kepada Baitul Maqdis kerana menjinak-jinakkan bagi orang Yahudi. Nak layanlah mudah katanya. Nak buat layanan kepada orang Yahudi, nak menjinakkan hati orang Yahudi supaya mereka tu bersera dengan agama Islam, untuk nak menarik hati orang Islam, orang Yahudi. Maka sembahyang Nabi hadap kepada Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Setahun lebih. Nabi pun sembahyang menghadap pada Baitul Maqdis, setengah kata 16 bulan, setengah katanya 17 bulan. Kemudian dipalingkan dia kan kiblat kepada Kaabah pula. Lepas pada tu dibalik kepada Kaabah balik. Kenapa Allah Taala buat begitu? Jadi maknanya selepas pada apabila 16 bulan atau 17 bulan masa menghadap kepada Baitul Maqdis, Allah Taala perintah balik kepada kiblat yang asal. Kiblat yang asal pula. Jadi maknanya tinggalkan Baitul Maqdis, kembali kepada kiblat yang asal, yang awal-awal Islam. Kenapa Allah Ta'ala pilihkan begitu? Kenapa Allah Ta'ala pilih balik kepada Kaabah balik? Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Melainkan kerana kami hendak ketahui, ketahui itu ilmu zahir. Mereka itu yang mengikut Rasul dan mumayyiz berbeza. Dapat beza ia akan dia pada menghadap Kaabah daripada mereka yang berpaling atas dua atas dua tak jelas kot tulisan. Dua keningnya. Lepas tu
lepas pada tu dua keningnya. Minta tulis balik. Ya. Maka membeza ia akan dia pada menghadap Kaabah daripada mereka yang berpaling atas dua keningnya supaya kembali pada kufur. Syak pada ugamu. Yani kerana syak pada ugamu. Dan zon bahawa Nabi SAW tercengang daripada kerajaan Nabi. Dan sungguhnya telah jadi murtad kerana demikian itu jemaah. Jadi hikmatnya Allah Ta'ala perintahkan balik kepada Kaabah balik, yang mana Kaabah tu awal-awal kiblat bagi Nabi. Maka tujuannya Allah Ta'ala nak mengujikan. Allah Ta'ala nak mengujikan siapa yang betul-betul mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tak kejap di dalam agama mereka. Sebab katanya setengah daripadanya apabila Nabi Muhammad itu kembali balik kepada Kaabah, kembali balik kepada Kaabah, jadi kembali menghadap kepada Kaabah balik pada solatnya, maka ramai juga manusia tu jadi murtad, jadi kufur balik. Sebab mereka sangka katanya Nabi Muhammad ni tercengang pada kerajaan agama. Sekali begitu, sekali begini, tak tetap. Sekali maknanya menghadap pada Kaabah, rasa salah menghadap pada Kaabah, menghadap pada Baitul Maqdis. Menghadap pada Baitul Maqdis, rasa salah pula pada menghadap pada Baitul Maqdis, balik kepada Kaabah balik. Jadi setengah orang tu dia sangkanya begitu. Dan sungguhnya telah jadi murtad kerana demikian itu jemaah. Satu jemaah tu murtad. Jadi setengah tu dia kata macam mana pula ni, sekali begitu sekali begini, salah. Menghadap pada awal-awalnya menghadap pada Kaabah, rasa salah Kaabah, balik pada menghadap pada Baitul Maqdis, rasa salah pula menghadap pada Baitul Maqdis, balik kepada Kaabah balik. Jadi maknanya tercengang Nabi, tak boleh nak buat keputusan. Jadi mana Nabi ni tak jelas. Nak menghadap kepada mana tu tak jelas. Sekali begitu, sekali begini. Tak puas hatilah mereka. Lalu tu tak beriman. Balik kepada jadi kufur balik. Jadi maknanya orang yang dhaif, iman mereka yang dhaif itu, mereka sangka begitu kepada Nabi Muhammad. Sangka tak baiklah, sangka salah dan begitu. Menyebabkan mereka balik kepada jadi kufur balik. Itu hikmat Allah Ta'ala ubah balik kepada Kaabah. Supaya nak tahu supaya dapat tahu siapa yang yang mengikut Rasul, betul-betul mengikut. Siapa mengikut tu dengan secara tak penuh hati mengikut. Tengok. Jadi tujuannya malaikat, sekali lagi, malaikat kerana kami hendak ketahui ilmu zahir. Nanti saya hurai balik masalah ilmu zahir. Supaya kerana malaikat kerana kami hendak mengetahui mereka yang mengikut, yang ikut Rasul, nak tahu siapa dia betul-betul ikut Rasul, maka di situlah boleh berbeza. Orang yang menghadap maka membeza ia akan mereka yang menghadap Kaabah daripada mereka yang berpaling atas dua keningnya. Jadi dapat bezalah apabila setengah orang mukmin betul-betul beriman, apabila diperintah balik kepada Kaabah, mereka menghadap kepada Kaabah.
Jadi itu ikut, betul-betul ikut. Suruh begitu, buat begitulah. Maka di situ juga terdapat satu golongan tu tak puas hati dengan perbuatan itu. Mereka sengka kata Nabi tu tercengang, Nabi tu tak nyata pada kerjaan agama dia, sekali begitu sekali begini, menyebabkan mereka jadi murtad. Begitu. Lepas tu pasal dia taklid, dia katanya ilmu zahir. Jadi tengok dengan zahir ayat di sini kata macam mana? Melainkan kerana kami hendak ketahui. Kerana kami hendak ketahui, nak tahu. Kalau kata nak tahu ni belum pada ni. Kalau kata nak tahu macam ni, saya nak makan saya nak makan nasi, maknanya belum pada ni, belum pada nak tak makan lagi lah. Kalau dah makan kenapa nak kata nak? Kalau dah makan, kenapa kata nak makan? Mana kalau katanya faham daripada kata nak makan tu, mana belum makan lagi. Begitu. Belum makan lagi. Begitu juga kalau di sini Allah Ta'ala katanya supaya kami hendak tahu. Mana kalau kata nak tahu tu, mana belum pada ni tak tahu lagi. Kalau kata belum pada ni tak tahu lagi, maknanya Allah jahil. Maka jahil Allah Ta'ala itu maklum mustahil. Jahil Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Kalau begitu, macam mana katanya Allah Ta'ala nak tahu? Macam mana kata Allah Ta'ala nak tahu? Sebab itulah ditanggung kata nak tahu tu sebagai tahu zahir. Jadi maksudnya begini, siapa orang mukmin, siapa yang beriman, siapa nak taat kepada Allah, siapa nak jadi murtad, tak ikut Allah, Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Pasal tahu tu, siapa yang beriman, apabila berlaku peristiwa mengubah kiblat ni, Allah Ta'ala tahu sedia kala dah. Apabila diubahkan kiblat kepada Kaabah balik, setengah golongan tu tetap beriman, ikut perintah Allah, dan ada satu golongan tu jadi murtad. Itu Allah Ta'ala pasal tahu tu, tahu dengan benda itu, dapat maklumat benda itu tu Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Azali lagi tahu. Tahu tu, tahu sedia kala lagi dah. Jadi yang kata nak tahu ni, tahu kata berlaku. Tahu nyata kata berlaku. Tengok. Kita ni, kalau kita duduk, tengok sekarang kita belajar, kita duduk kan? Kita duduk. Maka tanya, Allah Ta'ala tahu kata kita sekarang kita duduk. Tapi selepas pada duduk ni, kita bangun daripada kursi pukul berapa? Jam berapa? Allah Ta'ala dah tahu sedia kala. Kita duduk sekarang pun Allah Ta'ala tahu sedia kala. Tapi sekejap lagi, sekarang kita belum bangun berdiri lagi. Tapi nanti habis kelas, kita akan bangun berdiri. Maka bangun berdiri sekejap laginya, contohnya, katanya Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi. Kata kita akan berdiri pada minit pukul 1, berapa minit, Allah Ta'ala tahu. Tetapi tahu kata akan berdiri bila-bila dia tahu. Tapi berdiri sungguh tu tahu ke tidak? Jadi maknanya Allah Ta'ala tahu kata sekarang ni, sekarang kita duduk. Jadi dia tahu tak kata kita berdiri sekarang? Sekarang ni, dia tahu ke tidak kata kita berdiri sekarang? Tak tahulah, dia tahu kita duduk. Dia tahu kata kita duduk. Berdiri tu tak sampai masa lagi. Tapi dia tahu jam 1 berapa minit, dia tahu, dah tahu sedia kala. Tapi
tahu kata berlaku sungguh tu belum lagi. Sebab belum berlaku lagi. Belum berlaku lagi. Apabila sampai masa, dia pun mendirikan kita. Sampai masa habis kelas, kita pun bangun, berdiri. Maka di situ dia panggil Allah Ta'ala pun tahu kita berdiri. Tahu mana tu? Panggil ilmu zuhur. Ilmu zahir. Begitu. Tu maksudnya begitu. Jadi bukan katanya dulu Allah Ta'ala tak tahulah siapa nak beriman, siapa nak jadi murtad. Tak tahulah. Tak ada kenyataan langsung. Tak tahu langsung. Bukan begitu. Tahu tu tahu sedia kala lagi. Tahu tu tahu sedia kala lagi. Jadi yang nak nyata kata tahu tu nanti berlaku. Nak nyata kata tahu tu nanti berlaku. Pasal tahu sedia kala lagi dah. Dah. Tapi nak nyata kata tahu tu nanti berlaku. Jadi maknanya yang baru tahu ni, yang baru ni maknanya nyata zahir tahu. Zahir ilmu. Zahir tahu. Bukan diri tahu. Tahu tu sedia kala lagi. Jadi tahu ke tidak ada orang nak jadi murtad, Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Tapi nak nyata kata Allah Ta'ala tahu tu tak lain tak bukan kena berlaku dulu. Sebab ingat begini, kita katanya segala perkara yang Allah Ta'ala tahu kata akan berlaku, maka benda tu akan berlaku. Tengok kita sekejap lagi kita akan bangun berdiri. Maknanya bangun berdiri sekejap lagi tu Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Kira sekarang lah. Sekarang kita duduk belajar. Kita duduk belajar. Jadi Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi ke tidak. Allah Ta'ala dah tahu sedia kala lagi katanya kita ni duduk. Kita jam sekarang kita duduk. Kalau tanya Allah Ta'ala tahu bila lagi? Tahu sedia kala lagi. Tapi nak nyata bagi kita, kata Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi, kita duduk pada jam sekarang, nanti berlaku. Tengok. Jadi maknanya, kalau tak berlaku, kita tak tahu katanya, kita tak nyata, kata Allah Ta'ala tak tahu kata tidak. Kalau kita tanyanya, esok, benda yang nak berlaku esok, Allah Ta'ala tahu sedia kala dah. Kata Allah Ta'ala, kata kita esok apa nak jadi pada kita, apa nak berlaku, apa kita nak buat, apa yang kita nak makan. Tahu ke semua. Tapi kita boleh tahu ke tidak. Kita ni boleh tahu ke tidak apa yang Allah Ta'ala tahu dengan kita pada benda nak berlaku esok. Tak boleh kita tahu. Apabila berlaku esok, contohnya esok pagi roti canai masalah. Kita tahulah nyata di kita katanya Allah tahu sedia kala kata pagi ni kita nak makan roti canai. Begitu. Jadi maknanya ilmu Allah sedia kala lagi nyata bagi kita kata Allah tahu tu baru saja. Rupanya begitu. Maknanya nak ceritanya begitu. Sebab ni nak jaga kata supaya kerana kami hendak mengetahui, bukan Tuhan tak tahu pun. Mana nak bagi kita ni tahu. Dia tu tahu sedia kala dah. Nak bagi nyata kata dia tahu begini, dia tahu begini. Nak bagi nyata bagi kita ni manusia, katanya Allah Ta'ala tahu benda ni begini. Benda ni akan jadi begini. Itu jadi beginilah. Nak ceritanya Allah Ta'ala tahu ke tidak katanya kita akan duduk pada jam sekarang. Tahu tu sedia kala lagi dah.
Duduk kita pada jam sekarang, duduk atas kursi ke, duduk atas lantai ke, kita jam sekarang ni, kita tahu, Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Tapi berlaku duduk tu bila? Tahu kata duduk kita jam sekarang, tahu sedia kala lagi dah. Tapi berlaku duduk kita tu bila? Duduk tu benda yang Tuhan tahu kan. Duduk kita bila tu, itu benda yang Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Tapi berlaku duduk tu bila? Itulah yang baru tahu. Itu yang baru berlaku. Pendeknya begini. Jadi maknanya ilmu tu qadim. Muta'alak dia tu baru. Begitu. Jadi kalau kitanya Allah Ta'ala kita lahir bila? Kita ni tarikh lahir kita ingat kan? Contohnya berapa hari bulan, tahun mana, bulan mana, jam mana. Kalau mak ayah ada bagi tahu jam pukul berapa, pagi ke malam ke. Jadi Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah bahwasanya kita akan dilahirkan pada jam sekian-sekian, hari sekian, bulan sekian. Maka tahu tu sedia kala, tapi berlaku lahir kita bila? Itulah yang baru. Jadi mana ilmu tu sedia kala, tapi muta'alak dia tu baru. Ditilik pada muta'alak yang baru berlaku tu, jadi maknanya kalau kembali pada cerita kitanya, maknanya jadi murtad setengah Jumaat itu Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Tapi berlaku murtad ni baru lah. Baru lah. Pada masa turun menghadap kiblat ni lah. Gitu dah. Jadi tahu sedia kala lagi dah. Tapi benda tu, benda yang dia tahu tu, siapa masa dia berlaku. Dah. Gitulah. Itu maksud katanya ilma zuhur. Ilmu zuhir. Katanya yang Tuhan tahu tu baru berlaku. Diri tahu tu sedia kala dah. Benda yang dia tahu tu baru berlaku. Tengok esok kita nak makan apa, Tuhan tahu sedia kala lagi dah lah kan. Tapi berlaku lagi, belum lagi. Tak sampai masa, tak berlaku lagi. Jadi mana yang berlaku itulah yang baru, ilmu tu yang qadim. Maka sini nak tahu tu mana nak nyata katanya ada berlaku. Nak nyata bagi berlaku, kena berlaku lah. Sebab belum pada berlaku, tak nyata kata berlaku. Gitu. Belum masuk waktu siang, tak nyata kata siang. Tengok sekarang, dah nyata ke kata malam sekarang? Jam sekarang, dah nyata ke kata malam? Belum nyata lagi. Sebab belum datang malam lagi, maknanya sekarang belum nyata lagi lah kata siang, kata malam. Tapi Allah Ta'ala tahu ke tidak, tahu sedia kala lagi dah, 7 lebih-lebih petang ni akan masuk malam. Pukul 7 lebih dekat-dekat nak masuk pukul 8 tu, akan masuk malam. Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Tapi berlaku ke tidak sekarang? Belum berlaku lagi. Tak nyata lagi kata berlaku. Nanti jam 7 lebih-lebih ni lah. Nyata kata masuk malam. Tapi Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah akan masuk malam pada jam 7.30 masalah. Masuk maghrib. Tahu sedia kala dah. Masalah kata hari ni mulai masuk maghrib jam 7.30. Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah. Tapi nyata ke tidak berlaku ke belum kata masuk maghrib pada waktu sekarang? Belum lagi. Maka belum nyata, belum berlaku tu, belum nyata lagi. Nak nyata nanti berlaku. Nanti sampai masa. Tu mana ilmu zahir. Gitu. Bukan zahir tu mana batin, lawan bagi batin tu bukan. Zahir dengan maknanya nyata bagi orang. Nak bagi nampak katanya benda yang Tuhan tahu macam mana, nanti berlaku, tahu. Begitulah. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Pasal cerita menghadap kiblat tu belum habis lagi. Kita akhir sakat tu dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك
اللهم إنا نستعين كما قرأناه ومن قصنا ونسأل فردد علينا وقت حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله على العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi